Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukakan majelis ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni ilma wa qini. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shallallahul alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, dengan limpahan rahmat Allah pada malam ini dapat kita sekali lagi sama-sama hadir ke surau yang berkat ini untuk kita sama-sama mengerjakan sembahyang berjemaah, seterusnya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di zaman yang penuh dengan kefasadan dan kemungkaran ini. Mudah-mudahan amal ibadat kerja buat kita ini diberikan ganjaran dan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita kembali kepada Allah pada hari yang tidak ada berguna lagi antara anak tina, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah sebenarnya malam ini ada lain dah. Jadi cikgu minta tolong anak hati sebab Ustaz tak boleh mari. Kebetulan minggu lepas masa saya tak boleh mari dah. Jadi balik modal ya. Minggu lepas saya ada pergi kawan sakit. Saya dapat tahu dia sakit berat lah, bukan terpanggil sakit berat. Bila dia ziarah dia ni, dia cakap kita lebih sorok, dia bisik ya. Ustaz minta tolong doa mati, minta tolong doa saya mati husnul khatimah. Bukan minta doa sembuh-sembuh. Ustaz tolong doa saya mati husnul khatimah. Sorok tu minta tauhid. Kata insya-Allah kita doa bolehlah sahabat-sahabat kawan-kawan kita insya-Allah. Itu yang pertama. Jadi minggu lepas tu tak ada hari lah. Maka tadi cikgu di telefon, lebih dah Ustaz ganti. Kata betul boleh ya. Betul saya pun tak ada kuliah malam ni. 29 hari bulan ni, kita pun free boleh nak masuk. Yang kedua, kebetulan pula malam ni malam tahun baru ni dah 1444 Hijrah, 1444 Hijrah. Yang mana asalnya tahun baru ni tak ada. Tahun baru ni tak ada, di zaman Sayyidina Umar baru ada. Tahun baru tak ada dah. Tahun baru tak ada dah. Sebelum daripada Sayyidina Umar putus tu pun ada dah tahun baru. Cuma tahun baru pertambahan tahun tu tak ada. Cuma dia mari Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, habis Zulhijjah, Muharram pula. Apa yang penting kita sebutkan ialah bila mari tahun baru ni kita harus buat makna hijratul Rasul. Tapi kita tegaskan bahawa seperti apa yang disebut oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi SAW bukan keluar rumah pada 1 Muharram ni, tidak. Tapi Nabi keluar daripada rumah dia pada 28 hari bulan Safar dan sampai di Madinah pada 12 hari bulan Rabiul Awwal. Cuma oleh kerana permulaan tahun itu bermula dengan Muharram, maka waktu sambut tahun baru makna hijrah itu pada 1 Muharram. Yang ketiga, apa yang lebih penting daripada itu ialah bila bertambahnya tahun ini bermaksud kita semakin dekat dengan kematian. Maknanya tak lama dah kita nak boleh tengok gapo benda hasil daripada kita dah buat semua ni. Kita mari surau masjid, kita duduk dalam majlis ilmu, kita sembahyang jemaah, kita buat baik kepada orang tua, buat baik kepada jiran, kita sokong jemaah perjuangan Islam. Tak lama dah lah, sebab tahun bertambah bermaksud kita akan semakin dekat dengan kematian. Bila kita mati baru boleh tengok sungguh gapo benda kita dah buat selama ni. Selama ni kita dah dengar ustaz ya ayat janji gini tapi tak boleh nak tengok. Bila mati baru boleh tengok. Maka antaranya ialah yang kita baca sekarang ni, kita beriman kepada hari akhirat ni, kita dalam bab tanda mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi hak ni ustaz ataupun pengajar kita ustaz mari baca boleh wajarlah husnul khatimah ni.
Tapi orang-orang yang mengalami kematian seperti yang disebutkan dalam kitab kita ini, dia dapat tengok sungguh hakul yakin. Oh, memang betul sungguh husnul khatimah. Kalau mati hari Jumaat seperti kita tengok pada malam-malam 4 yang lepas. Maka kita pun kita mesti sangat berbahagia. Disebutkan bahawa kematian bagi kita orang mukmin itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maut tuhfahatul lil mu'minin. Kematian itu ialah hadiah yang sangat berharga kepada orang beriman. Bapa mati itu hadiah yang sangat berharga. Sebab dengan mati baru kita boleh mengasai nikmat kubur. Dengan mati baru kita boleh masuk syurga. Selagi kita mati bergelumang di atas dunia ini dengan susah payah dia, dengan pahit getir atas dunia ini. Tapi bila mati, maka kita akan terselamat daripada susah lelah, terselamat daripada pahit getir atas dunia ini. Jadi sebab itu kita asalkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita masih diberikan kesempatan untuk berada dalam tahun yang baru ini. Mudah-mudahan tahun yang baru ini memberikan kebaikan, menambahkan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan kita mengharapkan kita duduk situ. Kita panjang umur tapi amalan boleh baik. Maksudnya, tentu baik tak baik ini, kalau kita ambil benchmark yang paling mudah sekali ialah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Jadi bila kita boleh sembahyang Jumaat sama tu, bukan kita riak, bukan kita ujub, tapi kita kena rasakan bahawa itu ialah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang menyebabkan bila kita rasa kemuliaan yang Allah Ta'ala beri itu, kita nak jaga. Bila kita jaga, maknanya kita usaha sama untuk mari sembahyang Jumaat. Dan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang laki-laki yang hatinya sentiasa bergantung dengan masjid itu, maka dia akan diberikan perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ini kita akan sambung balik kita beriman kepada hari akhirat ini dalam bab tanda husnul khatimah. Jadi saya sebut sekali lagi lah baca dah ni. Takut tak ingat dah. Takut tak ingat sebab dulu banyak makan semung. Dulu banyak makan semung, saya pun tak ingat juga. Jadi kena baca sama. Yang pertama dulu ialah mengucap 2 kalimah syahadah ketika hampir matinya. Yang kedua ialah mati dalam keadaan percikan peluh di dahi. Ini tanda husnul khatimah. Yang ketiga, mati di malam Jumaat ataupun harinya. Adalah dalil-dalil dia kita baca dah. Yang keempat, mati syahid di medan perang jihad. Yang kelima, mati dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, mati sakit taun. Yang ketujuh, mati kerana sakit perut. Yang ke-8 dan ke-9, mati ditenggelami air. Yang ke-8 mati ditenggelami air. Yang ke-9 mati ditimpa kemalangan. Ini kita sebut dah hadis-hadis dia. Dan ini ialah tanda husnul khatimah. Yang mana tanda ini penting untuk kita tengok supaya kita, kalau berlaku kepada orang kampung kita, orang taman kita ataupun kawan-kawan kita, ada tanda ni, maka kita kena rasakan mereka adalah orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena pergi tolong dia. Kita kena pergi uruskan jenazah dia. Paling tidak kita berziarah jenazah dia dan kita hantar dia sampai ke kuburan. Kerana orang yang mati husnul khatimah ni memang tak ada dah. Itulah matlamat sekali, akhir sekali. Ibadat ni semuanya matlamatnya ialah husnul khatimah. Sebab apa namanya? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu yang dikira ialah yang akhir sekali. Berkat tu, kalau kita tengok definisi berkat yang disebut oleh para ulama tu, berkat tu banyak. Berkat, tahu berkat ke tidak kita tu banyak, ada banyak kategori. Tapi akhir sekali mati husnul khatimah, baru boleh betul-betul kampung berkat. Maka kita pun mudah-mudahan kita termasuk dalam salah satu daripadanya lah. Malam ini kita sambung yang ke-10. Mati tanda husnul khatimah yang ke-10. Perempuan yang mati dalam nifas dengan sebab melahirkan anak. Kerana hadis riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abdullah bin Rawahah qala fama tahawwaza lahu min firasah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadri min syahidin min syuhada'i ummati qalu qatlul muslimin syahadatan qala syuhada'u ummati idzan liqalil qatlul muslimin syahadatun wat ta'unu syahadatun wal mar'atu yuqtalaha wulidaha jam'a'un syahadatun
yajurruha walidaha bisirrihi ilal jannah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi Abdullah bin Rawahah yang sedang sakit. Ia tidak bangun dari hamparannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah awak tahu siapakah orang-orang yang mati syahid di kalangan umatku?" Mereka menjawab, "Terbunuhnya seorang muslim ialah mati syahid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu orang-orang yang mati syahid di kalangan umatku sedikit sahaja. Terbunuhnya seorang Islam dalam jihad adalah syahid, mati ditimpa ta'un adalah syahid, dan mati perempuan kerana anak di dalam kandungannya adalah syahid, di mana anaknya akan mengheretnya dengan tali pusatnya menuju ke syurga." Jadi orang perempuan yang mati bersalin. Dalam hadis ni ditambah seorang lagi, mana selain daripada mati sakit ta'un, selain daripada mati sakit ta'un, mati jihad fisabilillah, iaitu orang perempuan yang salin beranak, mati beranak, mati dengan sebab beranak, dengan sebab salin, keluar harawah banyak apa semua sekali, maka dia mati. Maka mati kerana bersalin itu ialah mati syahid. Bayangkan macam mana susahnya nak bersalin. Kita boleh bayangkan sehingga Allah Ta'ala bagi kalau mati syahid. Kalau kita ambil bab perang ni, pergi perang susahnya nak perang, bila perang mati syahid. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang perempuan yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada orang lelaki. Hak ni tak boleh nak deki ke apa-apa. Dia bersalin, maka dia mati syahid. Dalam keadaan dia reda, dia dia reda dengan keadaan tersebut. Maka sebab tu kita kena royaklah kepada anak-anak perempuan kita. Jangan takutlah nak bersalin, nak beranak banyak-banyak pun tak apa. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mempunyai umat dia yang ramai. Itu satu. Yang kedua, dalam kitab-kitab disebut makna jam'aun. Jam'aun tu kalau ikut hadis dia sebut ialah seorang yang perempuan yang mati kerana bersalin. Dalam kitab-kitab syarah dalam mensyarahkan hadis berkenaan dengan jam'aun ini juga dikatakan bahawa termasuk dalam jam'aun ini ialah orang perempuan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bertemu jodoh. Dan dia reda dengan keadaan tersebut sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan itu tanpa melakukan maksiat dalam bab masalah keperluan biologis dia. Kita nanti akan jumpa bila sampai dalam bab tanda-tanda kiamat. Dalam bab tanda kiamat ni, antara tanda kiamat Nabi sebut ialah pada masa itu berlaku satu laki-laki nisbah 50 wanita. Satu laki-laki nisbah 50 wanita. Bermaksud di masa itu ada perempuan yang memang dia tak akan dapat jodoh. Kalau nikah 4 seorang lelaki nikah 4 pun tak dapat jodoh juga. Maka bagaimana dia nak berhadapan dengan keadaan itu? Dia mesti bersabar. Yang mana dia mesti mengetahui bahawa dengan dia bersabar itu dia tidak buat perkara yang menjatuhkan maruah dia, membuat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mati dalam keadaan tak kahwin itu, dia reda dengan kehendak Allah Taala, maka dia akan termasuk dalam hadis yang disebut sebagai jam'aun ini. Maka sebab itu kita katakan kalau ditakdirkan, bukan nanti esok tu. Lah ni ada dah anak-anak perempuan kita, saudara kita kadang-kadang dia tak bertemu jodoh. Bukan tak comel-comel, bukan tak cerdik, bukan tak baik-baik. Kita jumpa orang yang anak dia hafal Quran, cerdik mengaji, tapi tak bertemu jodoh. Buat macam mana? Jodoh itu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menasihatkan dia mesti bersabar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati dalam keadaan itu dia redha, maka kita katakan dia termasuk dalam apa yang disebut dalam hadis ini, orang-orang yang diberikan kelebihan orang yang mati syahid. Yang ke-11 dan ke-12, mati terbakar dan mati sakit paru-paru. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syuhada'u sab'atun siwal qatli fi sabilillah. Al-mat'unu syahidun wal gharqu syahidun wa sahibu zatil jambi syahidun wal mabtunu syahidun wal haraqu syahidun wal ladzi yamutu tahtal hadami syahidun al mar'atu tamutu bi jam'in syahidatun." Orang-orang yang mati syahid itu 7. Selain mati di dalam perjuangan fisabilillah, iaitulah orang yang mati sakit ta'un, matinya syahid. Orang yang mati ditenggelami air, syahid. Orang yang sakit paru-paru, syahid. Orang yang mati sakit perut, syahid. Orang yang mati terbakar, syahid. Orang yang mati di bawah runtuhan, syahid. Dan perempuan yang mati dengan anak kandungannya, syahid.
Hak ni dia tambah lagi hak lain. Nak kata mana orang mati syahid ni? Mana orang mati syahid ni? Iaitu tambah lagi sini jelas orang yang mati terbakar. Orang yang mati terbakar. Maknanya kita tengok dah kadang-kadang pondok terbakar. Kita memang kesian. Tapi sebenarnya mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kelebihan sebagai orang yang mati syahid. Kalau orang tanya kita, Ustaz mati syahid dari mana? Dia terbakar tapi kita tengok dia ni terbaiklah mana? Maka Teguh ni Aziz pernah jawab soalan-soalan begini. Dia kata kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Ta'ala sebut mati terbakar syahid, maka kita kalau kita tahu dia tu beriman kepada Allah Ta'ala, ada kalimah tauhid dia mati terbakar, kita kata syahid saja. Hakikat sebenarnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Kerana apa benda? Nahnu nahkumu biz-zawahir wa narji'u ila Allahi kulla sarair. Kita berhukum berdasarkan kepada yang zahir. Kita serahkan kepada Allah apa yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Zahirnya dia mati terbakar, maka mati syahid. Tapi jangan pula bila berlaku kebakaran atau sebagai selamat biar dia mati syahid. Tak boleh lah gitu. Kalau kita berlaku kebakaran, kita kena usaha menyelamatkan diri itu. Kemudian kita orang luar buang-buang pun sekali gilah selamat dia. Jangan kata tak payah biar dia mati syahid dah tu. Tak boleh gitu. Tapi kalau ditakdirkan dia mati dalam keadaan terbakar, maka dia mati orang yang mati syahid. Mati sakit paru-paru, mati syahid juga. Mati paru-paru berai, paru-paru tak tahulah saat ini kena tanya doktor lah ke mana paru-paru, tapi disebut sini mati sakit paru-paru, maka orang mati syahid. Lalu sebab itu tuan-tuan, kita boleh sebut sama. Kalau orang kena penyakit, orang sakit ni, orang sakit berat ni, kalau berziarah dia, antara benda yang kita kena royak dia ialah supaya jangan tinggalkan sembahyang. Sakit berat sekali mana pun kena suruh sembahyang juga. Kena suruh sembahyang. Sebab benda? Sebab kadang-kadang kita sembahyang. Kadang-kadang kita sembahyang. Sedangkan sepatutnya orang sakit tu lebih kena sembahyang. Tak apa-apa dia tak urut dah, dia nak tunggu nyata hati lagi kena sembahyang sebab dah dekat sangat dengan sebab memang. Tiba-tiba dia tak sembahyang, dia melakukan dosa besar, mati dalam keadaan tu berat ke tak berat? Beratlah. Maka sebab tu kalau kita tengok orang sakit, kok mana kau cari jalan untuk tanya orang yang jaga tu sembahyang dia lagu mana? Sembahyang dia lagu mana? Maka kalau dia sembahyang, dia nampak letih, kita poyak dia. Sembahyang awak ni boleh nyamuk dah sembahyang. Orang sembahyang duduk tak hati tu boleh nyamuk sembahyang. Kalau dia payah nak kursi kati, dia boleh menghadap pada mana-mana. Waktu kita belajar dalam bab pun bekoh lah. Tapi nak sebutnya ialah kalau orang yang mati sakit paru-paru, dia mati sakit paru-paru, maka dia mati syahid. Maka sebab tu kalau kita tengok orang yang mana orang kena paru-paru bahaya ke apa, kita kena wayak benda ni dia. Kena bersabar dengan penyakit yang Allah Ta'ala berikan, kena redha. Katakanlah awak mati hak ni, maka mati itu adalah mati syahid. Baru dia boleh bersabar dan dia boleh bertahan. Sebab tu kalau kita ziarah Allah yang dalam keadaan kita rasakan berhadapan dengan kematian yang kita rasakan payah dan nak sembuh dia ni, maka kita kena berikan kepada dia berita-berita gembira supaya dia husnuzan dengan Allah Ta'ala. Sebab kita sebut dah dulu masa nak mati ni Allah Ta'ala sebut lagi mana? Ana indazanni abdi, aku seperti mana hamba aku sangka kepadaku. Kalau kita sangkakan bahawa Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada kita, maka Allah Ta'ala akan berikan kebaikan. Kalau kita sangka bahawa Allah Ta'ala ni tak akan ampunkan kita, maka Allah Ta'ala tak akan ampunkan kita. Maka kita mesti sangka baik. Kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala sayang kepada kita lebih daripada kita sayang kepada anak yang masih kecil. Lebih daripada mak kita sayang pada kita sewaktu kita masih kecil. Maka sebab tu kita tengok Allah Ta'ala memberikan kelebihan yang mati syahid tu banyak. Banyak, bukan 1, 2, sampai 10. Sampai kalau kita katakan, dah mati sakit paru-paru ni, maknanya kalau orang isap rokok sakit paru-paru mana? Baru ni Menteri Kesihatan buat pengumuman. Jadi kita buat dasar baru. Orang yang mau buat berapa tak boleh isap rokok dah. Orang lebih pada tu boleh nak isap rokok sampai mati dia kata. Mana nak isap dah. Sebab masalah rokok ni payah. Kalau tanya ustaz yang tak isap rokok dia kata haram. Tanya ustaz yang isap rokok dia kata makruh. Maksud kau tahu dalam kitab fatwa Mu'asarah dia, orang tanya dia buat rokok ni. Dia jawab dalil semua mari dalil kata haram gini, kata makruh gini. Maka dia kata kesimpulan dia buat, kesimpulan syukur dia buat dalam bab masalah rokok ni.
Dia kata kalau ulama yang kata hal makruh tu masih hidup sekarang, nescaya dengan detail-detail yang didapat sekarang, mesti dia akan kata rokok haram. Bila kita bayar begitu kepada ustaz-ustaz yang serokok ini, dia katakan al-ijtihadu la yanqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak membatalkan ijtihad, dia kata. Tu maksud kalau dia kata, tak lagi kau dia hidup lagi. Tapi waktu baru ni Menteri Kesihatan kata pasal apa tadi serokok? Sebab kerajaan membelanjakan lebih daripada 8 bilion untuk berubat orang sakit disebabkan rokok. Dan kerajaan cuma mendapatkan 3 bilion saja daripada cukai rokok. Dia tak kira hal haram ni. Dia kira kopi tidak ada. Dia tak kira kopi tidak ada. Tapi kalau dia sakit kerana paru-paru, tiba-tiba dia serokok kuat sakit paru-paru, lalu mana kita nak kata? Syahid kau tahu. Kita berpegang kepada zahir, dia syahid juga. Sebab apa tak? Sebab ada di sana kita katakan orang serokok kata begitu, maka kita katakan syahid macam mana? Sebab bukan semua orang serokok kena sakit paru-paru. Bukan semua orang serokok kena sakit paru-paru. Saya ingat kawan saya dulu ada seorang ustaz tu, dia tak serokok, dia kuat tambah rokok ni. Tiba-tiba dia mati muda. Dia mati muda. Lepas tu orang serokok kata, tak serokok mati dah, dia kata saya Tapi kita kalau mari surau masjid ni, kalau boleh sempurna tahun baru ni, kalau tak boleh nak buah lain pun, berhenti dulu rokok. Berhenti dulu rokok. Sebab rokok tu memang tak bagus. Bukti dia dari mana? Kita sebut ada dulu. Ada seorang cikgu kat Saudi ni, tanya dengan ustaz kata rokok ni haram. Pasal apa? Sebab membazir. Dia kata tak, dia tidak membazir bagi dia. Sebab dengan duit dia ada tu cukup tu, dia dapat ada apa. Last sekali cikgu ulama dia katakan, dia kata kalau rokok tu baik, mungkin kita beli rokok balik, suruh anak bini mengisap, dia kata. Dah rokok tu molek kan? Tak bahaya, tak membazir, beli lah. Kosing anak-anak bini dia. Cikgu tu kata, start daripada tu dia pun berhenti. Sebab dia pun tahu rokok tu tak baik. Bukti dia tahu anak dia isap rokok. Kalau isap rokok tu baik, anak jahnan dekat satu, beli rokok isap lah. Mudah kan? Dia berhenti. Sebab apa dah? Taknya pula kita nak katakan, saya nak isap rokok, nanti kalau sakit paru-paru mati syahid. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau dah terkena dah, maka kita berhukum berdasarkan kepada yang zahir. Yang ke-13, mati kerana cerit-berit. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu fi sabilillah syahadatun, wan nafasa syahadatun, wal haraqu syahadatun, wal gharqu syahadatun, was sahlu syahadatun, wal batnu syahadatun. Orang-orang yang terbunuh kerana perjuangan di jalan Allah mati syahid. Perempuan yang mati di dalam nifas mati syahid. Orang yang mati terbakar mati syahid. Orang yang mati ditenggelami air mati syahid. Orang-orang yang mati kerana cerit-berit mati syahid. Dan orang-orang yang mati sakit perut mati syahid. Orang mati cerit-berit ni kata panggil berok curah. Mana curah perut berok akhirnya mati. Kalau berok ni lama-lama diletih nak tak ada tenaga mati. Hening pun mati syahid. Tapi syarat dia kan? Dia syarat dia lah bersabar. Salatlah bersabar. Wa ma asabatkum min musibatin fa bi iznillah. Wa man yahdillahu wa man yu'min billahi fa yahdi. Wa man yu'min billah wa yahdi qalbah. Tidak terkena kepada seseorang itu satu musibah kecuali dengan keizinan daripada Allah Taala. Sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah Taala akan memberikan hidayah kepada hati dia untuk menerima, untuk sabar dan redha atas semua benda yang berlaku kepada dia. Jadi antara benda yang berat yang dihadapi oleh manusia itu ialah dia mahu sakit perut, cukup perut, berok. Dia kena tahu bahawa cukup perut, sakit perut itu tidak berlaku kecuali dengan keizinan daripada Allah Ta'ala. Dan dia mesti redha bahawa benda itu berlaku. Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada dia. Kalau dia beriman, Allah Ta'ala akan memberi hidayah kepada dia. Tak apalah, benda ini takdir daripada Allah SWT. Dia mesti bersabar menghadapi keadaan yang susah itu. Banyak kalau orang bercerit-berit dah, duduk saja tiba-tiba terkicik, habis kain, habis basuh, pergi tandas tak nak buang susah tak keluar, basuh tubik pula, kecil pula, susah dah, susah. Maka kerana kesusahan itu, kalau dia boleh bersabar, maka dia akan diberikan mati syahid. Tapi kalau dia tak bersabar, maka biasanya maksiat itu akan menghalang dia daripada mendapat kelebihan syahid.
Mana tiba-tiba mari sakit tu apa semua sekali dia pun tidak reda dengan takdir yang Allah Taala tentukan. Maka itu di antara yang menghalang orang daripada dia mendapat kelebihan mati syahid tersebut. Mati sakit perut pun, cerit berik pun mati syahid juga. Betul rasa baik dari Allah Taala. Sampai kita mau sekali nak memberikan kepada orang-orang yang beriman itu kelebihan orang yang mati syahid. Kita sebut dah kamu nak kelebihan mati syahid ni. Azab kubur tak kena, orang kelang kabut suatu bangkit di pada masa tak kena, orang kelang kabut timbangan semua tak kena, boleh masuk surga tanpa hisab, boleh bagi syafaat kepada 70 orang yang lain, boleh kahwin dengan anak bidadari. Banyak kelebihan itu saya ada benar betul. Sebab kamu dah gitu akal dah. Sakit perut je. Nak orang kata baiknya Allah Taala kepada orang yang beriman. Sebab tu bila kita baca hadis begitu, kita baca dalam Quran, kita rasakan baik sungguh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan kita bila kita kena musibah, kita kena ingat gini. Allah Taala ni walaupun dia bagi kepada kita musibah, dia inilah yang bagi ke kita kepada kita kesihatan. Dia inilah zat inilah yang bagi kepada kita pasangan yang baik, anak-anak yang comel, harta yang melimpah, kesihatan yang baik. Maka kalau kita bayangkan kalau ada seorang manusia, dia beri kepada kita kereta, dia beri kepada kita pasangan, dia marilah yang kita rasa baik ke tak dia? Mesti kita rasa dia kan sangat baik. Tiba-tiba ada sekali dia buat kita benda yang kita rasakan tak kena dengan kehendak kita. Adakah dia akan membatalkan semua kebaikan yang dia buat? Tak. Allah Taala berikan kepada kita musibah-musibah. Kadang-kadang kena sakit perut, sakit paru-paru apa semua itu sebenarnya untuk memberikan kepada kita kelebihan orang yang mati syahid. Yang ke-14, orang yang mati kerana mempertahankan hartanya yang hendak dirampas. Kerana dinyatakan oleh beberapa hadis, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila duna malihi wa fi riwayatin uridu malahu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahidun." Sesiapa yang mati dibunuh kerana mempertahankan hartanya, yakni menurut satu riwayat yang lain, sesiapa yang dicerobohi hartanya dengan cara yang tidak benar, lalu ia menentangnya, lalu ia mati dibunuh, maka dia mati syahid. Orang yang mati kerana mempertahankan harta dia, tiba-tiba terbunuh dia, maka pertahankan harta itu mati syahid juga. Harta ini bila dia dapat oleh dengan jalan yang halal, dia adalah merupakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harta itu diambil daripada jalan yang halal, dibelanjakan tempat yang halal. Harta itu milik Allah Taala, yang Allah Taala amanahkan kepada kita. Tiba-tiba ada orang mari nak rampok, nak curi, orang nak buat lagu mana. Kita pun lawan. Bila lawan, akhirnya kita mati. Maka orang yang mati itu mati syahid. Berani ke tak? Tahu kan, tanya hati masing-masing. Ada orang kata, ambil dah ustaz, harta juga. Kita cakap lain pula, ada orang begitu. Tapi Islam ajar kepada kita, orang nak menceroboh kita, maka kita jangan biarkan pencerobohan itu. Kalau kita lawan, kita akan mati syahid. Kita sebut dulu, asal di kecil-kecil dulu di Kelantan, orang nak ambil tanah, buat projek tanaman padi bersepadu. Jadi, ambil tanah ni, bila buat projek tanaman padi bersepadu ni, orang kampung tak tahu lah tanah di mana sebab dia sodok semua sekali sama. Jadi begitu. Jadi mari bincang, mesyuarat, mari macam-macam lah mari ni. Ahli parlimen mari. Orang kampung tak setuju ni siapa seorang itu katakan. Orang hak mari tu ahli parlimen mari tanya. Pak Cik buat padi dalam Pak Cik ni boleh sebanyak mana? Dia kata Solindo ni boleh 400 gantang. Pak Cik juga boleh 400 riyal satu segantang seriyal. Okey. Boleh 300 gantang. Kalau jual boleh sebanyak mana? Beli padi ni jual dapat 300 riyal. Okey, sekarang ni Pak Cik pergi kerja buat padi, centum buku tabur baca, sampai masa boleh 300 riyal. Sekarang ni Pak Cik duduk rumah saja. Bila sampai musim, kadang akan bagi 400 riyal. Pak Cik nak mana? Ambo nak tanah padi kata Pak Cik. Duduk saja boleh 400, tanah padi boleh 300. Nak tanah padi. Tak tahu lagu mana, tiba-tiba satu hari mari kata sodok nak pergi perkata tanah. Wajaklah kau kampung, Pak Cik ni pun tubik bawa kodok. Dia kata pada pas sodok ni, masuk tanah aku tetap mati. Dia kata, aku mati tak apa, tapi masuk tanah aku tetap mati. Dia pas sodok kata,
main dengan mati, ambil balik, ambil pakai gaji ya. Akhirnya tanah itu selamat sampai sekarang. Maksud dia kita tak tahulah dia mengaji atau tidak. Tapi kalau dia buat kerana mempertahankan harta dia orang nak cuba pun, kalau dia mati sungguh, maka dia diberikan mati syahid. Dia diberikan mati syahid. Macam kita tengok kes yang berlaku dekat Kertih tadi dah. Kertih tadi orang buat rumah dia, kemudian dia lawan-lawan dia tetap awak tu matilah. Kali dia pun jatuh hukuman bunuh. Waktu lain jatuh hukuman kedua lagi. Tapi kalau betul dia pertahankan harta dia, akhirnya dia dapat timsah dah tahulah. Tapi kalau kita katakan dia kerana mempertahankan harta dia mati kerana itu, maka dia disebutkan sebagai orang yang mati syahid. Karena apa? Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Fala tu'tihi malak." Qala ara'aita in qatalani? Qala qatilhu. Qala ara'aita in qatalani? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Fa anta syahidun." Qala ara'aita in qataltuhu? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Huwa finnar." Seorang lelaki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, apa pandangan Rasulullah jika seorang itu datang untuk mengambil harta saya, yakni dengan cara haram?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu jangan beri kepadanya hartamu." Ia bertanya, "Apa pandangan Rasulullah kalau ia menyerang saya?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balaslah serangannya." Ia bertanya lagi, "Apa pandangan Rasulullah jika ia membunuh saya?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau mati syahid." Ia bertanya lagi, "Apa pandangan Rasulullah kalau saya dapat membunuhnya?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ia di dalam neraka." Maknanya hak ni apa nama ni? Abu Hurairah ada orang ditanya dengan Nabi. Lagu mana kalau orang nak mengatakan tu? Jangan bui kata Rasulullah. Nak ambil dengan cara tertentu, jangan bui. Kemudian kalau dia nak apa nama ni? Dia paksa saya, maka lawan. Kalau lawan, tiba-tiba saya terbunuh, mati syahid. Terbunuh mati syahid. Dia mahu pistol, kita lawan. Kita lawan di tembok, mati syahid. Kalau kita lawan, kita pandai taekwondo ke apa-apa, kita pukul dia pun terbunuh dia. Orang yang terbunuh itu mati masuk neraka kata Nabi. Sebab apa benda? Sebab dia mati dalam keadaan maksiat. Sebab tu bahaya orang mati dalam maksiat ni. Orang mati maksiat berdasarkan pada hadis ini diambil pengajarannya, orang yang mati dalam keadaan maksiat maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sebab tu kalau orang mati nak nak ngopok rumah kita ke mana, kalau kita buat kita tahu hadis ini, kita berani lawan, kita lawan. Kerana apa benda? Kerana harta itu termasuk kalau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta-mintanya tak sah lah ngopok rumah kita, tak sah lah. Tapi kalau berlaku juga, kalau nak mengambil rumah kita dengan cara harta benda kita dengan cara yang tidak benar, sama ada lagu mana ambil rumah kau, pakai dokumentasi kau buat apa, maka kita jangan biarkan orang menceroboh harta kita. Jangan biarkan orang menceroboh harta kita. Kalau mati syahid. Kalau orang menceroboh harta mati, maka dia akan mati sebagai orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang ke-15 dan ke-16, mati kerana mempertahankan agama dan nyawa. Di antara dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila duna malihi fa huwa syahidun, wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahidun, wa qutila duna dinihi fa huwa syahidun, wa man qutila duna dammihi fa huwa syahidun." Siapa yang mati dibunuh kerana mempertahankan hartanya, ia mati syahid. Dan siapa yang mati dibunuh kerana mempertahankan keluarganya, ia mati syahid. Dan siapa yang mati dibunuh kerana mempertahankan agamanya, ia mati syahid. Dan siapa yang mati mempertahankan darahnya, ia mati syahid. Siapa yang mati mempertahankan keluarga dia, orang lagi awan keluarga dia, nak buat kena ke dia, nak ambil harta dia, tawan keluarga dia, maka dia lawan, maka tiba-tiba terbunuh dia, maka dia mati syahid. Sebab tu keluarga dia itu kena pertahankan. Keluarga kita kena menjadi tanggungjawab kita menyelamatkan dia. Kita sebut semua tanggungjawab suami ialah menyelamatkan diri dia dan ahli keluarga dia jangan sampai masuk neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan anak ahli keluarga kamu jangan sampai masuk neraka. Maka tak dunia ni kita jaga maruah dia, kita jaga. Kalau ada orang nak cuba, maka kita pertahankan. Jangan sampai Jangan sampai
maruah keluarga kita tercalar dengan sebab kita tak berani nak lawan. Sebab tu kalau kita tak berani nak lawan, maka kita tertolonglah dengan orang-orang. Sampai akhir sekali siapa dia yang kena tolong? Maka kerajaan yang kena tolong. Orang-orang yang teraniaya ni. Macam kita sebut sama kisah-kisah yang sangat terkenal, Mu'tasim, kisah Mu'tasim yang sangat terkenal. Bila maruah seorang mukmin tercalar, maka kerajaan kena tolong. Sebab berlaku peperangan Bani Quraizah, Bani Nadir. Salah satu Bani Nadir ke siapa dia? Pasal apa dia diserang oleh Nabi SAW? Sebab dia menceroboh maruah seorang muslimah. Maruah seorang muslimah. Muslimah tu pergi pasar dia, pasar Bani Nadir. Jadi orang di pasar tu, orang jual Yahudi ni diikat kain tu. Diikat kain perempuan muslimah ni, sehingga bila perempuan tu bangun, kain tu cabut, auratnya terbuka. Ada seorang muslim kat situ. Maka dia dipukul lah tu sampai mati. Dia dipukul itu oleh kerana pasar tu pasar Yahudi. Maka orang Yahudi pukul dia, akhirnya dia mati. Nabi SAW serang perkampungan Yahudi Bani Qainuqa ni sehingga mereka keluar. Jadi orang yang mati dibunuh oleh orang Yahudi itu, dia mati syahid kerana apa? Kerana mempertahankan agama dia. Yakni seorang muslimah dihina, dibuka auratnya di kedai, di pasar orang Yahudi. Di pasar orang Yahudi. Jadi sebab tu kalau keluarga dia ada, keluarga dia kena pertahankan. Kalau keluarga dia tak ada, orang muslim ni kena ingat bahawa maruah seorang muslimah yang lain itu, kalau kita pertahankan, dia termasuk dalam mempertahankan agama dia. Macam baru ni berlaku orang hina agama apa semua sekali dah. Berlaku orang hina agama, ada budak perempuan mari mana tak? Dia kata dia hafal 15 juz Quran. Beratlah kalau kita katakan. Kemudian dia pergi ucap baju apa semua sekali, pergi buat kelakar. Boleh tak kita pergi bunuh dia? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab itu tanggungjawab kerajaan. Tapi kalau kita bunuh dia, dosa ke tak? Sebahagian ulama kata tak dosa, kerana bila dia hina agama, maka darah dia menjadi halal. Tapi tugas kerajaan, ada yang kata dosa, ada yang kata dosa. Tapi kita duduk alih dosa lah, sebab tugas kerajaan. Tugas kerajaan untuk menghentikan penghinaan kepada agama. Kalau ikut yang kita faham, orang yang menghina agama ni tidak diterima taubatnya. Orang yang menghina Nabi, menghina agama ni tidak diterima taubatnya di kalangan manusia. Dia diserahkan kepada Allah SWT, dia kena jatuhkan hukuman bunuh. Tapi tak boleh kita nak dibunuh dia. Kerajaan yang akan menjatuhkan hukuman bunuh. Kerajaan yang akan menjatuhkan. Sekarang ni boleh tak kerajaan jatuh hukuman bunuh dia? Sebab ini agama. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab tak ada dalam undang-undang nak bunuh dia. Maka sebab tu kita nak orang yang duduk dekat parlimen itu, orang yang nak supaya Al-Quran ditinggikan daripada perlembagaan. Ditinggikan daripada perlembagaan. Itu maksud dia. Hak ni yang ramah sekarang ni orang tak faham. Orang tak faham kata, sama Ustaz, hak dulu dengan kerajaan Allah ni sama. Kita katakan memang nampak sama dalam sebahagian benda. Tetapi kita kena ingat bahawa nak laksanakan Islam tu sangat jauh. Sangat jauh. Nabi SAW kalau kita tengok dari segi penurunan ayat Al-Quran, 13 tahun yang pertama sewaktu Nabi di kota Mekah, maka ayat-ayat Al-Quran dan tugas kenabian itu dipanggil Islahul Fardiyah, memperelokkan individu, menguatkan individu. Bila Nabi berhijrah, 6 tahun yang pertama dia panggil Islahul Mujtama, memperelokkan masyarakat, ajar kehidupan bermasyarakat macam mana. Lepas pada itu 4 tahun yang akhir itu baru disebut sebagai Islahul Daulah, mengukuhkan sistem kenegaraan. Masa itu baru ada hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh kerajaan itu kepada orang yang melakukan benda itu. Jadi kalau 4 tahun nak suruh komplit lalu, memang tak boleh ya. Tapi nak sebutnya lah, orang yang menghina agama, kalau dia hina depan kita, kita kena lawan dia, kita kena royak dia. Kalau berlaku gocoh ke apa-apa, kalau kita mati kerana mempertahankan agama itu, maka termasuk orang yang mati syahid. Mati kerana mempertahankan agama, mati syahid. Dan mati orang kerana mempertahankan nyawa orang nak bunuh kita pun, maka mati syahid juga. Mati kerana bertugas dalam perjuangan Islam. Di antara dalilnya ialah ni yang ke-17. Di antara dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyamihi wa imma tajara alaihi amaluhu allati kana ya'maluhu
wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal futtan. Barang siapa yang bertugas satu hari dan satu malam di dalam perjuangan pada jalan Allah, lebih baik daripada berpuasa sebulan dan beribadat pada malamnya. Jika ia mati, sentiasalah berpanjangan pahala amalan yang telah ia beramal dengannya, diteruskan rezekinya dan diamankan dari fitnah kubur. Orang yang mati kerana perjuangan Islam. Tuan-tuan, lagu mana berjuang Islam? Apa yang kita faham? Lagu mana berjuang Islam? Kita nak berjuang Islam tapi lagu mana? Maka berjuang Islam ni dia tak boleh individu, dia mesti dengan jemaah. Dan dia mesti ada matlamat dia perjuangan Islam. Matlamat dia apa dia? Matlamat perjuangan Islam. Li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya, supaya kalimah Allah Ta'ala itu lebih tinggi daripada segala-galanya. Ini mesti kena letak situ. Maka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa duduk Mekah, bolehkah tak Islam tu lebih tinggi daripada lain? Tak boleh. Tapi kalau setakat nak sembahyang boleh. Sebab kita baca dalam sirah-sirah bagaimana orang musyrikin pergi buat tawaran kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, lagu mana agak? Kamu sembah Tuhanku seminggu, aku apa namanya? Kamu sembah Tuhanku setahun, aku sembah Tuhanku setahun. Tak boleh. Mu sembah Tuhanku sebulan, aku sembah Tuhanku sebulan. Tak boleh. Mu sembah Tuhanku seminggu, aku sembah Tuhanku seminggu. Tak boleh. Hari ni aku sembah Tuhanku, masa mu sembah Tuhanku. Tak boleh. Kalau gitu, mu sembah Tuhanku sehari, aku sembah Tuhan kamu selama-lamanya. Nabi kata tak boleh. Kalau gitu, mu sembah Tuhan kamu, aku sembah Tuhanku. Mu jangan kata Tuhanku tak betul. Nabi kata tak boleh. Sebab tu baru berlaku bincang puak-puak dia nak bunuh Nabi, baru berlaku hijrah. Sebab apa? Sebab Nabi pada masa tersebut tidak boleh meninggikan agama Islam di atas agama yang lain. Maknanya agama Islam betul, agama lain betul juga. Tak boleh. Pada masa itu tak boleh. Sekarang, yang boleh sekarang ni agama Islam kena betul tinggi, dan nak buat agama lain boleh. Tapi agama lain itu salah. Memang salah. Gitu masuk agama Islam lebih tinggi. Bukan kata agama sama belakang. Tak. Kalau main agama sama belakang, baik agama Kristian lah. Pasal apa? Nyanyi 1000 sekali ya. bagi akalnya bodoh dah. Bagi kita yang beriman ni, baik Islam lah, bila kita semaya kita dapat ketenangan, kita dapat benda yang tak dapat oleh orang yang tidak beribadah itu kita sadar lah. Tapi dari segi logik akalnya, baik dia lah. Maknanya banyak kita nampak. Maknanya seminggu sekali ya, seminggu sekali. Lepas tu kalau buat salah, minum air, zina apa sekali, pergi dekat jumpa padri, BPT, padri pun halal. Beres lah. Tiba-tiba orang masuk syurga juga. Kita ni kena puasa sebulan, kena semayang, kena jihad, kena tu, kena ni. Tiba-tiba tak sebelah dengan dia dalam syurga. Maknanya baik dia lah akal logiknya. Maka sebab tu masuk perjuangan Islam itu ialah untuk meletakkan bahawa agama Islam saja betul. Orang lain tak betul belakang. Cuma dia nak buat atau betul juga, kita tak paksa dia nak masuk Islam. Tapi kita tetap akan mengatakan agama lain tetap tak betul, mati masuk belakang. Marilah awak cerdik, awak baik secara mana pun, awak tak masuk Islam, awak mati masuk belakang. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini terkenal di kota Mekah. Betapa dia bila orang nak buat haji, dia sediakan makanan, dan makanan yang dia sediakan itu bukan makanan biasa. Dia ada bekah yang khusus untuk menjamu tetamu-tetamu orang yang mengerjakan haji. Tiba-tiba dia mati. Sewaktu dia mati, orang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, lagu mana Abdullah bin Jud'an ini? Dia ni baik sana. Maknanya kalau masuk nak kesian dia. Rasulullah kata, bukan itu saja, syair dia puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syair dia kalau cakap kat dia puji semua Nabi ni. Dia kata kebaikan dia itu tidak dapat menyelamatkan dia kerana tidak pernah sekalipun dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mati masuk neraka. Mati masuk neraka. Sebab itu tuan-tuan, hak tu yang kita nak berjuang sekarang. Dalam negara kita sekarang ni apa hak tinggi? Al-Quran kan perlembagaan. Perlembagaan. Kita tahu dah kalau masuk masjid tahu dah. Maka sebab itu kita nak berjuang, kita nak bagi kesedaran supaya orang masuk masjid ni sedar bahawa perjuangan kita sekarang selain daripada sembahyang puasa ini ialah sembahyang puasa ini untuk memberi kekuatan kepada kita untuk berjuang benda tu supaya agama Islam itu lebih tinggi daripada agama yang lain, lebih tinggi daripada perlembagaan semua sekali. Mana-mana yang bercanggah dengan Al-Quran,
maka kita nak dia jadi tertolak. Tak nak mana-mana yang bercanggah dengan perlembagaan dia tertolak sehingga Al-Quran tertolak. Tiba-tiba kita nak berjuang hak tu dalam buatlah kerja-kerja perjuangan ni. Ada enggak, dia bukan semua, ada masa tidur, ada masa bersama dengan isteri juga berjuang ni. Bukan kata berjuang tu tak bersama dengan isteri dah. Tidur-tidurlah, tapi kita duduk dalam lain tu. Sebab tu kita kena duduk dalam jemaah, kita kena duduk dalam lain tu. Maka kita mati dalam perjuangan itu, maka disebut sebagai orang yang mati dalam, orang yang diberikan kelebihan mati syahid. Lagu mana? Mati syahid lagu mana? Iaitu pahala yang dia buat sebelum ni, walaupun dia mati berterusan dapat. Dapat pahala. Pahala perjuangan Islam dia. Kemudian apa nama ni? Dia disebutkan sewaktu orang susah dekat akan besok, dia tidak terkena susah tu. Jadi hal ini balasan ini diberikan kepada orang yang mati syahid. Maka sebab itu dikatakan orang yang berjuang di jalan Islam itu ialah orang yang mati syahid. Sebab itu tuan-tuan, orang selalu pertikai. Tak apalah orang pertikai, tetapi kalau saya sendiri, kita katakan bahawa antara menjadi ahli jemaah dengan tidak ahli jemaah itu dia berbeza. Mana beza tu? Tok guru kita dulu sebut, tuan-tuan nak pakar-pakar, tuan-tuan tak pakar pun tak ada masalah. Tok guru sebut, dia kata ahli dengan tidak ahli. Setiap yang menjadi ahli dalam jemaah Islam, semua gerak kerja jemaah dia akan memperoleh pahalanya kerana dia ahli. Adapun orang yang tidak menjadi ahli dalam gerakan Islam, dia mendapat pahala benda-benda kerja buat Islamnya dia buat. Maknanya dekat sana ada pimpinan buat kerja nak laksanakan Islam, kita tak terlibat sebab dia jauh. Kita tetap mendapat pahala kerana dia boleh buat kerja tu kerana kita sokong juga. Kita sokong juga. Maka itu kelebihan jemaah. Itu kelebihan jemaah. Apa beza ahli jemaah dengan tidak jemaah? Ahli jemaah itu dipanggil datang, disuruh pergi. Bila pimpinan jemaah suruh, kita akan buat. Berbeza dengan tidak ahli. Tidak ahli ni dia buat dulu kenyang ya. Mungkin dia tak ada apa-apa. Itu beza ahli jemaah Islam. Sebab tu kita kena bersama dengan jemaah. Itu kita kena bersama dengan jemaah. Ada kata sama jemaah. Ada demo kata sama itu mana demo? Kita mengaji, kita faham tak sama. Tak sama sebab apa? Sebab ahli jemaah itu disuruh datang, dipanggil, disuruh pergi, dipanggil datang. Dan kita mendapat pahala setiap pimpinan-pimpinan buat kerja untuk menegakkan Islam. Dan kita mengharapkan kalau kita mati dalam jemaah ini, pahala kita berterusan. Walaupun orang nak kata lagu lain, terpulang pada dia. Dan dia mengaji lagu lain, walaupun mana kita berlapang dada dalam bab itu. Kita berlapang dada dalam bab itu. Mati kerana beramal soleh ni kita sambung pada kali ini. Tapi sikit ni kita habis ada. Sikit son ni je lagi. Boleh? Son ni je. Mati ketika beramal soleh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah ibtigha wajhullahi qatamalahu biha dakhala al-jannah. Wa man shama yawman ibtigha wajhullahi qatamalahu biha dakhala al-jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha wajhillah qatamallahu lahu biha dakhala al-jannah." Siapa yang berkata la ilaha illallah kerana Allah, lalu yang mengakhiri hayatnya dengannya, nescaya ia masuk syurga. Sesiapa yang berpuasa satu hari kerana Allah, lalu yang mengakhiri hayatnya dengannya, nescaya ia masuk syurga. Sesiapa yang bersedekah dengan satu sedekah mengharapkan wajah Allah, dia mati dengannya, maka baginya masuk syurga. Maka siapa yang tengah buat amal soleh, dia mati, maka dia masuk syurga. Sebab tu orang tengah puasa mati, masuk syurga. Orang tengah semayang mati, masuk syurga. Masuk syurga. Tengah semayang mati. Sebab tu orang di Mekah tengah pakai ihram mati. Maka mayatnya tidak dikafankan dengan kain kafan biasa, dia dikafankan dengan kain ihram. Kerana apa? Kerana orang dalam ihram itu sentiasa dalam keadaan beribadat. Dia pakai ihram itu dalam keadaan beribadat. Walaupun dia pakai kedah, dia dalam keadaan beribadat. Sebab tu kita kena beramal soleh. Sebab tu contoh kata kita sakit. Kata-kata kita sakit lah. Maka kapan dah kita sakit? Kapan dah amalan soleh sewaktu sakit? Nak semaya tak buat dah. Husnuzan dengan Allah Ta'ala. Itu amalan soleh yang sangat-sangat besar kedudukan dia. Dikatakan bahawa kelebihan peringkat tinggi ni ada. Pegang jihad fisabilillah, bangun qiyamul lail dan sebagainya. Tapi antara peringkat tinggi kedudukan dia tapi benda tu mudah ialah husnuzan dengan Allah Ta'ala. Kita tengah-tengah melakukan amal soleh. Husnuzan dengan Allah Ta'ala amal soleh.
Kita husnuzan dengan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita, mampukan kita mati, maka kita akan mati sebagai orang yang mati syahid. Maka perbanyakkanlah amal soleh. Kita zikir kok, dengan buat kata kita zikir, kita saja kita zikir, dengan buat kata sedia mati sebagai orang yang sedang beramal soleh. Amal soleh itu kan banyak. Amal soleh itu ada amalan hati, ada amalan zahir, amalan anggota badan, ada amalan lidah. Maka kita buatlah mana-mana pun, maka dia termasuk dalam amalan soleh. Ada disebut apa namanya? Banyaklah cerita-cerita orang yang mati sedang melakukan amal soleh. Ada sebut. Ingat misalnya seorang ahli hadis, dia ni tokoh besar zaman berkenaan dengan hadis ni. Dia sakit nazar. Maka orang ahli hadis ni gizar ada 3 orang. Ulama-ulama hadis belaka. Nak ajar ngucap tak beragama. Engkau ni tak baru. Nak ajar ngucap tak beragama. Lalu orang ni bincang macam mana nak buat. Dia kata kita bacakan sanad hadis. Dia baca sanad an. Tak boleh nak pergi berhenti. Mari siapa kedua an. Soal betul lagi. Maka dia pun bila hak ni dengar, dia pun goyak. Dia pun sebut sanad hadis dia. Dia baca hadis tu, hadis tu dia baca sanad dia, kalau dia baca hadisnya ialah man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mati dia sewaktu membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati dalam keadaan semua. Ada seorang kita dia sakit. Jadi anak-anak ini letak kitab sebelah dia. Kitab itu kitab Tazkiratul Awliya, peringatan kisah para wali-wali. Kata, dia baca ni, walaupun dia tak dengar, dia kata, dia tak khabar, macam tak khabar, celak mata. Walaupun tak celak mata, dia dengar, orang tu besar. Kita pun, masa tu kita tak was-was juga lah. Tapi sebenarnya, kalau kita pergi gitu, kita perdengarkan kepada mereka sebab dia ni orang-orang ini, maka menyebabkan dia akan boleh ingat, maka itu akan memberikan kepada dia mati dalam keadaan beramal saleh. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mati dalam keadaan amal saleh. Ini lagu mana? Sebut dalam hadis, al-mar'u yamutu ala ma ghalaba alaihi. Seorang itu akan mati mengikut kebiasaan dia. Maka biasakan kita untuk sentiasa dalam keadaan beramal saleh. Nanti kita sambung pada kali yang akan datang insya-Allah dalam bab fitnah kubur. Gapo benda fitnah kubur? Bapa orang fitnah kubur lagu mana? Hak ni kubur ni tempat kita nak pergi belakang. Seperti kita nak pergi Mekah, kita belajar bab Mekah. Nak pergi Sarawak, belajar bab Sabah Sarawak. Nak pergi mana-mana belajar. Maka kubur ni tempat kita nak pergi belakang. Suka tak suka nanti. Maka kita kena tahu gapo benda yang akan berlaku nanti. Maka kita akan sebut, kita akan baca apa disebut oleh pengarang kita ini berkenaan dengan fitnah kubur pada kali yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Lewat ini tanggung majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nasr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.